Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad bin Rashidi, nombor matriks 17DHF 21F2035. Saya dan kawan-kawan saya akan bertengkar tajuk faktor persekitaran geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Ini adalah isi-isi kandungan yang akan saya dan kawan-kawan saya membentangkan sebentar lagi. Saya akan menerangkan pengenalan geofizikal dan apa itu geofizikal. Pengenalan geofizikal. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia, pada era pra-kolonial telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan 4 peradaban, iaitu China, India, Timur Tengah, alam Melayu. Setiap peradaban mempunyai sistem dan etikanya tersendiri melalui Selat Melaka. Peradaban adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud bangsa, masyarakat dan sebagainya. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya. Apa itu geofizikal? Geofizikal ialah sesuatu etnik yang mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Selain itu, geofizikal tanah Melayu ialah sebuah semenanjung yang dikelilingi oleh Laut Cina Selatan dan Laut Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, iaitu China dan India. Melalui kegiatan perdagangan sebagai contoh negeri yang menjadi tempat pertemuan para pedagang ialah Melaka. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Peradaban Malaysia adalah penyelaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Antara salah satu contoh negeri yang menjadi pusat persinggahan para pedagang ialah Melaka kerana kedudukannya yang strategik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adina Hakim Dahlan. Nombor matrik saya 17 THF 21F 2019. Saya akan teruskan dengan tajuk Geofizikal Tanah Melayu. Ia adalah sesuatu etnik yang mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal Tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi oleh Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, iaitu China dan India, melalui kegiatan perdagangan. Kedudukan Kepulauan Melayu yang strategik menjadi tumpuan pedagang asing dan penyambung pasaran perdagangan utama dunia, seperti China dan India. Ia juga dapat membantu pelayaran serta terlindung dari tiupan angin kencang dari lautan luas. Sebagai contohnya, terlindung dari angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Bentuk muka bumi seperti Melaka yang berbukit bukau menjadi penunjuk arah kepada kapal yang melalui Selat Melaka. Ia juga benteng pertahanan serta pengawasan yang strategik. Muara Sungai Melaka yang dalam membolehkan kapal berlabur dengan mudah untuk menurunkan dan mendapatkan barang keperluan. Terdapat sebuah bukit yang mengawasi muara Sungai Melaka tersebut. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Itu saja daripada saya. Rakan saya pun akan teruskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Husaini bin Abdul Wasani. Saya akan membentangkan tentang sumber dan produk tanah Melayu. Sumber dan produk tanah Melayu ialah kedudukan geografi yang terlindung di Pulau Sumatera menggalakkan pertumbuhan plankton. Pertumbuhan plankton menjuruskan kepada peningkatan hasil laut. Di pesisir pantai Melaka terdapat diritan hutan bakau dan juga terdapat daun lipa. Dalam masa yang sama, hutan bakau juga mampu bertindak sebagai penampan hakikat ombak dan
dan mampu menahan ombak tsunami daripada yang ada rumah berdekatan di tepi pantai. Kira selamatlah. Dan semenanjung tanah Melayu kaya dengan sumber galian terutama emas. Dan tanah Melayu juga terdapat juga biji timah, biji besi dan arang batu. So yang seterusnya, biji timah, saya akan menerangkan pasal biji timah ialah sejenis logam yang terdapat di dalam bumi. Timah merupakan sejenis logam yang lemah yang berwarna putih, keperakan dan mudah ditempa. Ia juga tahan kikisan dan digunakan untuk menyadulkan logam lain agar tahan karat. Timah juga merupakan unsur dalam banyak jenis alloy, contohnya dengan tembaga untuk menghasilkan gasa. Ia juga unsur yang paling banyak untuk menghasilkan pewter. So saya akan terangkan biji besi pula. Biji besi merupakan bahan mentah yang digunakan bagi menghasilkan besi mentah atau besi jongkong, yang merupakan salah satu dari bahan mentah bagi menghasilkan kenduri. 98% daripada biji besi yang di Lombok digunakan bagi menghasilkan kenduri. Seterusnya, arang batu, sifat mudah terbakarnya menjadi sangat digunakan meluas sebagai bahan bakar, terutama sebagai bahan menjanakan jentera-jentera yang berasaskan tenaga uap yang dikembangkan semasa revolusi perindustrian. Sekian, terima kasih daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarif Zakwan bin Asbullah, membuka matrik 17 DHF 21 F2999. Saya dari kelas DHF 1B. Hari ini saya akan teruskan slide dengan tajuk faktor persekitaran geofizikal yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Untuk pengenalan, untuk pendahuluan, Selat Melaka merupakan salah satu lokasi yang terkenal pada suatu dahulu kerana tempat yang strategik dari segi perhubungan laut dan juga pengangkutan. Lokasi Melaka di Selat Melaka terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Selat Melaka menjadi laluan perkapalan utama Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Lokasi tersebut memainkan peranan yang penting bagi membangunkan negara dalam pertubuhan Asia yang besar, dalam pertubuhan besar Asia. Contohnya negara China dan India serta Jepun dan Korea Selatan dan negara-negara ASEAN di Malaysia, iaitu Indonesia dan juga Singapura dan sebagainya. Selat Melaka juga merupakan perairan yang sempit yang memisahkan antara Malaysia dan juga Indonesia, iaitu semenanjung Malaysia dan juga Pulau Sumatera di Indonesia. Sekarang geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia ialah dari segi iklim. Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di antara garisan khatulistiwa. Ianya negara yang berada di garisan khatulistiwa ini ialah negara yang mempunyai cuaca yang panas, lembap, hujan dan juga berangin. Okey, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi iklim di Malaysia, iaitu dari segi bentuk bumi, iaitu suhu lebih rendah di kawasan tanah tinggi. Selain daripada itu, kedudukan Malaysia yang betul-betul di atas garisan khatulistiwa yang menyebabkan pancaran matahari yang terlalu banyak. Selain daripada itu, jarak dari laut, suhu disederhanakan oleh bayu laut dan juga bayu darat. Seterusnya, angin monsun barat daya dan monsun timur laut yang membawa hujan yang menyederhanakan angin. Budaya ketika musim panas di Malaysia. Pada musim panas di Malaysia, orang Malaysia mengambil kesempatan untuk menanam dan menuai padi. Selain daripada itu, mereka juga memancing di laut, terutamanya petani, nelayan dan juga petani. Tak kala juga orang-orang Malaysia
pada waktu petang, waktu panas, mereka akan beriadah di tepi pantai atau tasik. Dan untuk yang bersama keluarga, mereka akan bercuti dan mengembara pada musim panas. Dan untuk orang yang suka bersenam, mereka akan keluar melakukan aktiviti bersama rakan-rakan mereka. Untuk faktor iklim yang memberi kesan kepada pembinaan etika dan peradaban di Malaysia adalah dari segi jenis pakaian. Ini adalah antara pakaian orang Malaysia pada ketika musim panas dan pakaian yang sesuai untuk musim hujan di Malaysia. Selain daripada itu, faktor iklim yang memberi kesan kepada pembinaan etika dan peradaban di Malaysia adalah dari segi ekonomi. Faktor iklim yang memberi kesan kepada pembinaan etika dan peradaban di Malaysia adalah ekonomi kerana ia dapat menarik pelancong luar negara untuk datang ke Malaysia dan pedagang luar untuk datang ke Malaysia kerana cuaca yang stabil dan sentiasa cerah untuk berdagang di Malaysia. Selain daripada itu, pelancong dapat belajar tentang adat, budaya dan etika di Malaysia, dan pedagang dapat menaikkan ekonomi Malaysia dan mata wang ringgit Malaysia. Untuk kesimpulan, faktor iklim dapat memberi kesan kepada pembinaan etika dan peradaban dalam faktor cuaca. Sekaligus dapat menarik pelancong luar datang ke Malaysia dan bercuti dalam tempoh sekejap maupun panjang. Dengan ini, pelancong luar dapat belajar tentang adat, budaya dan etika di Malaysia. Contohnya budaya pakaian dan makanan. Selain daripada itu, dapat menarik pedagang datang untuk berdagang di Malaysia dan dengan ini, ia dapat menaikkan ekonomi Malaysia dan juga mata wang ringgit Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Megat Arif Fauzan bin Megat Iskandar dan nombor matrik saya adalah 17 DHF 21F 2073 dan hari ini saya hendak menerangkan penutup bagi tajuk faktor persekitaran, geofizikal dan etika dan peradaban di Malaysia. Dan pertama, peradaban umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan dan kemajuan tinggi dalam baik, halus dan sopan. Dan kedua, ilmu tentang etika dan peradaban hari ini sangatlah penting kerana ia boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Yang ketiga, pengajaran daripada sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar untuk masyarakat masa hadapan. Yang keempat pula, mengetahui persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga dapat kita membuka ruang pada masyarakat pada masa hadapan. Yang kelima pula, pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing juga boleh memupuk rasa fahaman antara orang lain. Sekian, terima kasih.